Dah cukup nama aku Islam, aku pun daripada keluarga Islam, tak perlu lagi aku nak buat lebih daripada itu. Boleh jadi pandangan setengah daripada orang Islam itu sendiri. Berbanding dengan orang yang bukan Islam, yang masuk Islam dapat petunjuk, dapat taufik petunjuk daripada Allah Ta'ala. Dia belajar, dia kaji, kemudian dia rasa inilah yang paling mahal dalam hidupnya. Saya nak bawa contoh lagi lah. Antara figure yang saya masukkan ialah Margaret Marcos, yang bertukar namanya kepada Maryam Jamilah. Seorang wanita Yahudi, asalnya gadis Yahudi di Amerika Syarikat di California, di mana Maryam Jamilah ni ketika dia masa sebagai seorang mahasiswi, kerja dia rutin hidupnya duduk di Amerika ni, tuan-tuan dapat bayangkan, bebas, negara bebas, nak disco, nak apa, nak bercumbu depan rumah, bawa balik lelaki dalam rumah, tak ada masalah bagi mereka yang Kristian, yang tidak berpegang kepada Kristian betul lah, tak ada masalah bagi mereka. Tetapi tidak seperti Margaret Marcos ni atau Maryam Jamilah. Beliau merupakan seorang gadis yang mana peranan dia sebagai seorang gadis daripada rumah, keluar rumah, pergi bilik kuliah, ke perpustakaan, seperti seorang anak-anak. Bila dah selesai pengajian itu, gurunya kata, pensyarahnya kata, kamu semua kena buat apa, assignment. Pergi perpustakaan, cari buku-buku tentang Judaism. Dia pergi. Dalam hati dia, kerana beliau ni tidak suka kepada benda-benda yang maksiat, yang mengarut, benda-benda yang tak ada guna. Sebagai seorang yang bertamadun, dia tak fikir langsung, walaupun pada kita ni belum ada Islam dalam kepalanya, tapi kerana kecenderungan kepada kebaikan tu, Allah Ta'ala dah buka hati dia. Sampai ke perpustakaan, dia pergi bahagian tempat religions. Bila dia masukkan tangan dia untuk mengambil buku yang dia ambil itu, yang pertama ialah Understanding of Islam, yang disusun dalam bahasa Inggeris oleh Syekh Abdul Alal Al-Maududi, seorang tokoh ulama gerakan Islam daripada Pakistan. Di mana bila dia baca apa yang pensyarah dia kata tentang Judaism, tak ada dalam kepala dia dah. Dia baca sebab dia ulat buku, dia baca daripada kulit ke kulit, dia baca selesai, dia tak tepi, ambil buku yang tajuk lain pula tentang Islam, 2-3 kali, begitulah. Akhirnya beliau ingin tahu lebih lanjut apakah Islam yang sebenar. Kalau dibandingkan dengan Yahudi, agama asalnya, dengan atau agama Kristian dan sebagainya. Jadi bila dia melihat bahawa Islam itu mengajar tentang ciri-ciri akhlak yang terpuji, mengajarkan tabur Islam yang sebenar, mengajar manusia jadi manusia yang baik, yang ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya beliau bertutur surat dengan Syekh Abu Alal Maududi, dan begitulah seterusnya sehingga 200 kali. Akhirnya beliau kata, saya nak meluk Islam kerana saya rasa Islamlah yang paling terbaik. Bila dia masuk Islam, tuan-tuan dan puan-puan, beliau rasa saya tak nak duduk di Amerika Syarikat kerana boleh jadi di Amerika iman saya akan rosak. Itu bagi pendapat dia lah. Akhirnya beliau minta untuk datang ke Pakistan supaya dia dapat belajar lebih lanjut dengan Imam Mahmudi yang boleh bahasa Inggeris. Betapa hibahnya hatinya bila mana sampai di Pakistan, beliau telah disambut oleh ratusan ulama. Sambut seorang wanita Yahudi, yang mana kalau kita lihat, bagi Maryam Jamilah, dia tidak tergambar langsung bahawa seorang Yahudi macam dia boleh disambut, ditatang oleh ratusan ulama-ulama yang hebat-hebat di Pakistan. Akhirnya dia menjadi sebahagian daripada orang Pakistan, kemudian belajar Islam, akhirnya beliau dikawinkan dengan salah seorang daripada ulama, antara ulama terkenal di Pakistan, iaitu Syekh Yusuf Khan. Yusuf Khan ini, dia tak ada kena-mengena dengan Nasir Bilal Khan ni, tak ada kena-mengena. Dia tak ada kena-mengena juga dengan apa, Syaruhan, tak ada kena-mengena. Kebetulan Khan jugalah. Jadi bila dia duduk di Pakistan sampai hari ini, dia menulis tentang kejahatan Yahudi, dia boleh tentang kejahatan perancangan Zionis, perancangan golongan-golongan Kristian terhadap Islam khusus di Amerika Syarikat. Apa yang beliau gambarkan sebenarnya telah berlaku di Amerika Syarikat zaman Presiden George W. Bush, bila mana beliau menekan Islam dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan, saya nak katakan, merujuk kepada soalan tadi, inilah di antara kesan apabila orang yang bukan Islam masuk Islam. Mereka menganggap bahawa Islam itu adalah yang paling mahal, sehingga mereka terpaksa berpisah dengan ibu bapa, terpaksa berpisah dengan keluarga, terpaksa berpisah dengan isteri, terpisah dengan suami, jadi anak tak nak ikut dan sebagainya. Maka oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan, bila dia rasa itu yang paling mahal dalam hidupnya, mengapa tidak
dengan benda yang mahal ini perlu dipromot, perlu dikembangkan, perlu disebarluaskan supaya apa yang dirasa bahawa Islam itu baik dapat dirasakan juga oleh orang-orang lain.